Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan tajuk mengenai isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia dalam tahun 2021 dan 2022. Ini adalah bagi memenuhi kehendak tugasan GMGM 2023 iaitu pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Nama saya Muhammad Nur Hakimin bin Abdul Rahman, nombor metrik 290627. Pengurusan sumber manusia adalah penting dalam sesebuah organisasi. Ia melibatkan hubungan antara pekerja di mana pekerja itu merupakan salah satu aset yang paling berharga dalam organisasi. Maka pengurusan sumber manusia ni dia memainkan peranan penting dalam membawa kejayaan sesebuah organisasi. Jadi fokus pengurusan sumber manusia ni adalah untuk memastikan keperluan dan kehendak pelanggan tercapai. Pengurusan sumber manusia bertujuan untuk mengambil pekerja yang berpotensi tinggi dan memberikan motivasi kepada mereka seiring dengan peluang dan persekitaran yang sesuai. Ini membolehkan pekerja menggunakan bakat dan kebolehan mereka untuk meningkatkan kemajuan organisasi dan diri sendiri. Satu tujuan penting dalam pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan pekerja sentiasa cekap dan efektif serta memberikan sumbangan kepada pencapaian matlamat organisasi. Walau bagaimanapun, pengurusan sumber manusia menghadapi pelbagai isu dan perkembangan akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2021 dan 2022. Di Malaysia, kes pertama telah diumumkan pada Januari 2020 dan jumlah kes harian semakin meningkat. Untuk memutuskan rantaian COVID-19, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan menggalakkan kerjasama masyarakat. Selain itu, prosedur operasi standard iaitu SOP yang melibatkan sektor industri juga diperkenalkan sebagai langkah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Pandemik ini telah mengubah norma baru dalam pekerjaan di mana kita boleh bekerja dari rumah. Ini membawa perubahan kepada organisasi dan pekerja serta mencetuskan perkembangan baru dalam pengurusan sumber manusia. Melalui pengurusan sumber manusia yang efektif, organisasi perlu terus beroperasi dengan baik dalam menghadapi pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi bin Zaini, nombor metrik 290744. Mengekalkan kaedah kerja secara maya. Semasa pandemik COVID-2019, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan dan setiap pekerja tidak dibenarkan untuk bekerja di pejabat ataupun hanya sesetengah pekerja sahaja yang dibenarkan bekerja sekiranya perlu. Sebagai contoh, Twitter dan Microsoft memberi fleksibiliti kepada pekerja untuk memilih bekerja dari rumah. Ini dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Bekerja dari rumah merupakan satu norma baru untuk masyarakat. Ramai pekerja merasakan bahawa mereka dapat menyiapkan kerja dengan lebih efisien dan efektif di rumah kerana mempunyai ruang tempat kerja yang tenang, masa yang lebih fleksibel dan tidak perlu melibatkan diri dalam lalu lintas yang sesak. Walau bagaimanapun, terdapat juga cabaran untuk bekerja dari rumah, iaitu terdapat pekerja yang tidak mempunyai ruang rumah yang besar, tidak mempunyai sokongan rakan-rakan, berasa terasing daripada dunia persekitaran dan kurang sumber inspirasi. Tambahan pula, mereka juga tidak dapat fokus sekiranya mempunyai anak-anak yang mengganggu tugas mereka di rumah. Seterusnya, faktor kemajuan teknologi. Cara bekerja telah menjadi semakin fleksibel. Sesetengah pekerjaan mengizinkan pekerja mereka untuk bekerja di rumah secara bergilir-gilir. Untuk meningkatkan fleksibiliti, supaya pekerja akan menjadi lebih efektif kerana dapat bekerja di suasana yang lebih sesuai untuk mereka.
Selain itu, bekerja dari rumah juga dapat mengelakkan penyebaran pandemik COVID-19. Walaupun teknologi akan menyebabkan banyak pekerja yang lebih tua tidak mahir untuk menggunakannya, tetapi peningkatan kemajuan teknologi membawa banyak kebaikan kepada pekerja muda kerana peningkatan teknologi memudahkan cara untuk bekerja. Pasukan kerja yang memainkan peranan yang penting. Antara faktor yang menyumbang kepada pasukan kerja yang berjaya adalah melaksanakan teknologi baru, mengaktifkan tenaga kerja yang berkebolehan melalui pelbagai peningkatan mobiliti, penguasaan tenaga kerja dan kemahiran, serta menciptakan budaya yang meraihkan pertumbuhan, kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan. Meningkatkan latihan dan pembangunan. Sumber manusia haruslah mengadakan latihan dan pembangunan kepada pekerja-pekerja agar mereka dapat ilmu pengetahuan yang terkini. Pembangunan dan latihan mampu meningkatkan kelancaran proses dalam memastikan pekerja supaya sentiasa serba tahu dan peka dalam teknologi yang terkini. Meninggalkan sistem kerja yang telah lapuk dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Ini dapat membantu mereka dalam menyiapkan kerja dengan lebih produktif dan cekap. Undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Majikan dan pekerja wajib mematuhi Akta Kerja 1955. Majikan yang tidak mematuhi garis panduan dalam pengendalian isu berhubung penularan COVID-19 di tempat kerja seperti yang melibatkan perberhentian kerja, cuti sakit dan perintah kuarantin akan dikenakan hukuman mengikut Akta Kerja 1955. Selain itu, Kementerian juga menjelaskan bahawa setiap majikan wajib memberikan cuti sakit bergaji atau kelayakan hospitalisasi sepanjang tempoh rawatan di hospital untuk pekerja yang disahkan mempunyai simptom COVID-19. Demografi tenaga kerja. Demografi tenaga kerja juga semakin berubah. Hal ini demikian kerana semakin ramai generasi lama, bersara dan generasi baru memasuki tenaga kerja. Pemikiran orang muda adalah berbeza dengan pemikiran orang yang lebih berumur daripada mereka. Dengan itu, pengurusan sumber manusia mesti mengambil pekerja baru dengan cara yang berbeza dan menawarkan pelbagai jenis pakej pampasan yang sesuai untuk generasi muda masa kini. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang semakin mencabar juga merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia. Hal ini demikian kerana bukan sahaja akan menjejaskan kumpulan bakat, manakala juga akan menjejaskan keupayaan untuk mengupah pekerja. Selain itu, pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan penurunan ekonomi dunia. Ini telah menyebabkan peningkatan pengangguran pekerja, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Disebabkan oleh ekonomi dunia semakin menurun, maka masyarakat hidup dalam kesusahan kerana gaji mereka yang rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Syari, nombor matrik 290768. 3 cadangan untuk pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia sentiasa berfikir secara sistematik. Pengurusan sumber manusia penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana mereka berperanan untuk memastikan bahawa pekerja yang diambil oleh organisasi digunakan dengan berkesan dan cekap serta pekerja yang diambil mempunyai keupayaan untuk memberikan sumbangan dalam pencapaian matlamat organisasi. Oleh itu, pengurusan sumber manusia haruslah sentiasa berfikir secara sistematik untuk menambah baik sumber manusia dalam organisasi dari semasa ke semasa. Pengurusan sumber manusia memastikan kepelbagaian dan bersifat adil. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting untuk memastikan keadilan dan kepelbagaian seperti mengambil langkah yang proaktif, mengenali fakta dan perspektif yang berlainan, dan mendidik organisasi untuk menyamakan persekitaran persaingan. Pengamal sumber manusia juga dapat membantu memastikan organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat, mempromosikan dialog terbuka dan meningkatkan empati.
Memberikan ganjaran kepada pekerja cemerlang. Setiap majikan berebut-rebut untuk mendapatkan pekerja cemerlang dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Dengan itu, majikan haruslah memberikan ganjaran kepada pekerja yang cemerlang untuk meningkatkan motivasi dan prestasi mereka. Ganjaran dibahagikan dalam bentuk bukan kewangan seperti pengangkutan, kenaikan pangkat, cuti dan perubatan, serta ganjaran dalam bentuk kewangan adalah seperti pampasan, allowance, bonus, upah dan gaji. Secara kesimpulan, pengurusan sumber manusia mempunyai pelbagai isu dan perkembangan pada tahun 2021-2022. Pandemik COVID-19 telah membawa pelbagai perubahan terhadap masyarakat dan negara termasuk pengurusan sumber manusia itu sendiri. Ini telah membawa pelbagai cabaran kepada pengurusan sumber manusia, cara-cara penyelesaian untuk isu-isu yang membawa pelbagai kesan negatif kepada organisasi. Pengurusan sumber manusia perlu mengembangkan pendekatan untuk mengatasi krisis yang bergantung kepada kemampuan dan fleksibiliti menyesuaikan diri yang dapat menguntungkan perniagaan. Sekian sahaja pembentangan daripada kami mengenai tajuk isu dan perkembangan pengurusan manusia dalam tahun 2021-2022. Semoga tuan-tuan dan puan-puan memperoleh ilmu dan manfaat daripada perkongsian kami ini. Sekian, terima kasih.